Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kitab Muqaddimah Aqidah Al-Muslimin. Bab 14, perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Jadi kita anggap ke benda-benda ni, penyakit ni penyakit berat. Lebih daripada penyakit orang takut hari ni, H1N1. Penyakit babi je lah. Penyakit itu kalau kena dia, pergi mana? Pergi mana penyakit? Pergi hospital dulu. Pas pada hospital, kubur. Habis. Penyakit kita ni, virus kita nak mengaji ni, kalau kena dia, pergi mana? Neraka. Ni berat. Yang ni kita kena test. Kena test betul-betul. Berarti semua. Setelah kita memahami segala yang terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Yang menjadi intisari. Ringkasan lah intisari itu orang panggil. Yang terkandung di dalamnya segala rukun iman dan Islam. Serta segala panduan hidup. Walaupun ianya merupakan sebahagian daripada rukun Islam. Tetapi ianya penting sehingga menjadi syarat kepada orang-orang yang mahu menganut Islam. Orang nak masuk Islam, dua kalimah syahadah kena kata. Kalau dia tak say, bertepik laun, dia kata saya mengaku dah ada Tuhan, tapi tak tidak dengan cara syahadah. Ada Tuhan, ada Tuhan. Tak saya kata juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tak sempurna lagi dia. Perlu juga diketahui bahawa di sana terdapat perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah ni, dia boleh batal sebagaimana batalnya air semaya. Air semaya kita batal. Batal. Ketung, batal air semaya. Semaya kita batal. Batal. Cakap, makan, batal. Dua kalimah syahadah yang kita anut, yang kita pegang hari ni pun batal juga. Syekhuna Sa'id Hawa rahimahullah menyatakan di dalam kitabnya Al-Islam. Sa'id Hawa ni banyak kitab dia. Al-Islam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, asas tafsir asas banyak kitab. Bahawa terdapat beberapa perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Jadi saya Hawa sebut. Di antara perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah itu ialah tanda. Yang pertama, bertawakal dan bergantung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi bergantung dengan benda lain. Hamba ni tak boleh. Nak pergi surau pun tak boleh. Takutnya potong rezeki dia. Nak pergi surau takut potong rezeki. Nak pergi mengaji. Dengan kuliah pun tak berani. Pasal rezeki duduk tangan orang. Dia sepatutnya rezeki duduk tangan siapa? Jadi pergi tawakal lah kau orang. Tu berat. Bertawakal dan bergantung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bergantung, tapi dalam perkara orang tu mampu nak buat. Hamba minta tolong posit lah. Tolong akak benda ni. Tak, pokok dia bagi dia. Tapi kalau boleh hamba ayat dia, esok hamba nak buat kenduri tu nak back wah. Posit tolong tahu hujan. Jangan mari hujan. Boleh. Hujan ni hak siapa? Hak juga turun. Gelak gelamak langit kadang-kadang tu. Siap dengan payu apa gitu. Cerah mula. Laku. Tak ada gelak, tak ada sikit abu. Tiba-tiba turun je. Boleh. Kuasa Tuhan. Jadi kita tak boleh sesuai. Di luar kemampuan kita jangan. Kan nak suruh orang tu lu akak benda. Nak suruh orang tu lu bawa benda ni. Nak suruh tu lu atas barat. Dia mampu buat. Tak apa. Jangan keliru masalah tu. Masalah benda dibuat kemampuan. Kita pergi bergantung dengan orang lain. Bukan bergantung dengan Allah SWT. Dalilnya ialah firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ. Surah At-Taubah ayat 25. Maksudnya pada hari peperangan Hunain. Apa yang disebut peperangan Hunain ini? Tatkala kamu sombong dengan jumlah kamu yang banyak. Peperangan Hunain ini berlaku selepas membuka kota Mekah. Tahun yang ke-8. Tahun ke-8, Nabi kita mari 10,000 tentera masuk Mekah. Siapa orang Mekah masuk Islam pula, jadi 12,000 tentera nak pergi ke Hunain.
Orang-orang Islam pun berasa sedap. Orang panggil kerah lengan dah lah ni. 12,000 tak okey, kalah. Sedap. Masa kita sikit dulu, panggil takat tangan sokmo salah langit. Doa itu ya sokmo. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Hari ni tak teringat dah. Pasal bilangnya kuat. Bilangnya ramai, tak apa, tak doa pun rasa yakin. Bila dia ramai, rasa yakin, apa jadi? Tatkala kamu sombong dengan jumlah kamu yang banyak, tetapi tidak memberi faedah sedikit pun. Sehingga bumi yang luas menjadi sempit bagi kamu. Memang. Puak-puak ni, pemimpin tentera sana, dia atur tentera dia di celah-celah bukit. Bila orang Islam lalu, dia wui. Sekarang hendak. Wui cara ngeju. Jadi pecah tentera Islam. 12,000 tak tahu lapan. Pecah. Jadi itu saya kata, tak ada memberi kesan 12,000 tentera pun, silap teknikal. Pergantungnya kita tak kuat dengan Allah SWT. Rasulullah tak petikal kita. Orang lain tu, orang lain. Sebahagian sahabat. Jadi, Tuhan nak uji mereka, pecah tentera. Pasal Nabi kita kena satu balik semula, akhirnya benar juga. Tapi maknanya, suasana tu gawat, orang panggil. Suasana gawat. Gawat ni makna kecoh dah sikit. Dari sini kita memahami makna, kerana kemenangan yang sebenar tidak ada pada yang lain, melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemenangan semestinya tu habui. Bukan duduk di bilangnya kita ramai. Tak. Bilangnya kita ramai, dia pecah. Sebab apa? Tak jadi apa? Tawakal itu bukan bermakna meninggalkan kerja dan usaha. Kata gua nak duduk dia di rumah tu. Tawakal Allah Ta'ala. Tuhan nak hantar mari nasi, boleh mari. Nak makan nasi bukan lagi benar. No. Kau tunggu ya. Kau yang aku tawakal tu hari tu. Nak mu nak uya aku makan, jadi nasi selalu. Beras tu kan jadi nasi. Tak tukar, kena rebus dulu. Ini panggil tawakal. Jangan meninggalkan usaha. Kerana bekerja dan berusaha adalah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita supaya berusaha, menyediakan alat peperangan dan mengadakan persediaan. Itu yang suruh berlaku. Siap. Alat perang kena siap. Alat nak kerja kena buat. Di samping itu kita diperintah supaya beriktimad. Berbagi itu. Beriktimad maknanya berpegang, bergantung. Bahasa Arab itu. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena gantung, kena pegangnya dengan siapa? Ini Tuhan. Ya Rabbi, aku menyaku dah ni. Benih tabur dah. Minta tolonglah. Tumbuh molek benih ni. Jangan dimakan di tikus. Jangan kena ulak. Biar dia buah molek. Itu dia panggil suruh ke Tuhan. Tapi tawakal tu kena ada dulu. Kena usaha tu kena buat dulu. Lama pakai pergi kat kubur kita suruh Tuhan tu. Pakai jadi padi lah tu. Tawakal. Berapa lah gitu? Kalau orang dengar dia kata apa pula politik tu jadi gitu. Anak dia duduk mikir. Nak pergi hospital ke tidak? Pelik dah lah tu. Hidup lau ke tanah. Nak nyakut dah. Mana buat tu? Pergi kubur getah dia. Pakai jadi susu tu. Dia duduk zikir. Ngatik. Tunggu nak ikuti susu. Tak tahu ke? Jadi kita juga di samping itu kita diperintah supaya beriktimad, bergantung pada Allah SWT. Kita juga disuruh mengubati penyakit. Sakit kena ubat. Pergi hospital makan ubat. Dan beriman bahawa Allah yang menyembuhkan penyakit. Berapa kata ubat kita makan kalau kita kira ni? Banyak kata ubat. Banyak kata. Siap. Ada siap, ada tak siap. Tak gitu. Ada setengah dia dia patut mari pun tak. Maknanya yang menyembuh sematinya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ubat tu alat. Alat usaha makan. Tapi jangan gantung ubat. Aku makan ubat ni beres ni. Jangan kata beres. Beres ubat tu beres. Kalau tidak, tak ada orang sakit di hospital tu. Ubat tu siap. Ni boleh-boleh ada hospital pun. Ada orang kena makan ubat sepanjang tahun. Sepanjang hidup ada. Kena makan ubat sepanjang hidup dia. Terlelai ke ubat. Tak ada kerja lain. Kita dimestikan mencari sebab dan melakukannya sekaligus dengan bertawakal. Dan tidak berusaha dengan tidak bertawakal kepada Allah SWT ada sebahagian adalah salah. Tak berusaha, tak bertawakal. Salah juga. Sebagaimana juga orang yang bertawakal dengan tidak berusaha adalah juga salah. Nak dua-dua. Usaha, tawakal.
Buat dulu, baru tawakal. Jangan kata tawakal saja, tak usaha. Usaha saja, tak tawakal, tak mesti. Ibarat kata, nak jalan 2 sayap. Macam baru terbang 2 sayap. Usaha, tawakal. Barulah orang panggil terbang tu jalan boleh. Kalau tidak jatuh. Mana ada boleh jalan sayap pun dah. Jelaslah bahawa di sinilah letaknya perbezaan di antara orang-orang yang beriman dengan orang kafir. Kita nak beza ni. Kita nak masuk dalam golongan orang yang beriman. Di mana masing-masing bekerja dan berusaha. Masing-masing pergi menyaku belakang. Tetapi orang-orang yang beriman itu mempunyai sifat tawakal. Sudah kita menyaku, kita suruh Tuhan. Orang kafir sudah menyaku, suruh siapa? Suruh untuk peko. Peko dia nak jaga situ tak ada. Peko punya kucing-kucing. Macam aku nak jaga orang. Sementara yang kafir tidak ada tawakal. Barang siapa yang berikhtiar dan berusaha sahaja dan lalai daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdosa. Dan barang siapa yang menafikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenepikan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa segala-galanya berada di bawah iradah. Iradah itu makna kehendak. Tanda iradah makna kehendak. Kehendak Allah. Ilmu dan kudrat. Kudrat makna kuasa. Kuasa Allah. Subhanahu wa ta'ala, maka ini bermakna syirik dan batal 2 kalimah syahadahnya. Jadi siapa dia yang kata ada hubungnya. Nana ni kalau tak main dengan Tuhan apa tak apa. Kita buat benih ciru air jadi. Dalilnya Cina nana hak Cina kafir tu lah. Orang India hak tidak Islam nana hidup besar gemuk betul lah buat timur dia. Itu dia panggil orang tidak beriman. Kita kena yakin ke mana-mana pun memang benih kita tanah. Air kita jiru, tapi yang menghidupkan kuasa yang boleh menghidupkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu beza di antara kita dengan orang yang bukan Islam. Kalau nak kira tak ada beza. Dia nana tumbuh, kau tak tumbuh. Ada orang gagal satu hari bising. Orang Islam tanah tak naik, orang kafir tanah tak naik. Ada lagi. Pakai sayur dia banyak pada sayur kita lagi. Siap ni kimia ni baju plek-plek dia bubuh. Gemuk dia lagi pada kita. Kita nak main tahi kambing, dia tahi babi. Sedap dia lagi. Tahu tak? Tak tahu lah. Sedap ada pun nak beli kedah tu je lah kita. Baik. Jadi siapa dia yang tak bergantung dengan Allah SWT, tak bergantung dengan tidak mempercayai Quran yang bagi pada Nabi SAW ini, yang Nabi kita ajar ini, maka orang yang mengatakan segala-galanya berada di bawah iradah, kehendak, ilmu dan kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka ini bermakna syirik dan batalah 2 kalimah syahadahnya. Itu bahaya. Bahaya atau tak bahaya? Bahaya. Ini penyakit pertama. Dia panggil virus yang pertama kita nak mengaji hari ini, iaitulah penyakit tak bergantung dengan Allah. Bila kita tak bergantung dengan Tuhan, kita akan bergantung dengan makhluk. Maknanya kita telah menyamakan makhluk dengan Tuhan. Menyamakan adat dengan orang panggil biasa je tu. Siapa-siapa pun kalau nanti tumbuh. Tak baca bismillah pun tumbuh. Tak suruh Tuhan pun tumbuh. Muka biasa, dia panggil adat. Adat kebiasaan tumbuh. Jadi kita nafi hak Allah SWT, iradat dan kudrat Allah, maka orang itu kafir. Na'udzubillah. Dalilnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Surah Al-Anfal ayat 17. Maksudnya dia bukanlah kamu yang melontar, tetapi Allah yang melontarnya. Dalam peperangan itu saya kata, "Wa ma ramaita iz ramaita." Hak mu duk lontar tombok, hak mu panah, mengapa saya bukan? Nah, hak kena. Siapa dia? Allah yang kena. Usaha memang kamu lepas anak panah tu. Tapi kalau dia kata tak kena, berapa banyak? Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala perang berapa puluh kali peperangan. Benar semacam tak aja kena. Kena tubuh dia kata. Jadi tak kena. Dia tu hari tak kena tu sedar aja. Akhirnya dia mati atas teka. Tidak mati dalam peperangan. Riak dia. Orang lain mati syahid banyak. Aku duk pimpi orang tentera berpuluh-puluh ribu mati syahid. Dia sendiri mati atas teka. Nak kata apa? Patutnya dia lah hak patut mati di media perang. Mungkin dia duduk depan kepala tentera. Orang lain mati. Orang duduk belakang mati. Nak kata. Firman Allah SWT lagi, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Al-Anfal ayat 10. Dan tidak ada pertolongan melainkan dari sisi Allah. Tolongnya benar, tak benar ni, hak Tuhan bunyi. Terus ada, oh ya, kempen setara mana pun.
Wak marilah juta-juta tabung. Dia tu yang kata kalah. Kita duk kecubuk dapur kita ni. Kita kecubuk dah ni. Kecubuk dah. Oh, juta banyak mari kalah sekali. Jangan kata. Terus tu. Dia tu yang kata benar. Wak marilah jatuh juta. Bui banglo putih sawit rumah. Rumah baru nak tu bui banglo belakang. Dia tu yang kata nak benar. Kalah ke benar? Benar tu serut takut. Usaha kena buat. Lawan tak lawan. Nyawa kafir. Jangan situ bebas. Ini kita buat kita. Kata. Firman Allah SWT, Inna Allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Az-Zariyat ayat 58. Sesungguhnya Allah ialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat teguh. Dia juga rezeki, tak salah usi. Rezeki duk tanya Allah SWT. Manusia ni lalu ya ni. Lalu kau tanya dia. Lalu ke tak lalu? Lalu. Apa dia takut? Jangan berkata dengan manusia. Jangan berkata. Itu sebab Tuhan. Terus hidup tengah Allah SWT. Firman Allah Ta'ala. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Asy-Syu'ara ayat 80. Dan apabila aku sakit, maka dia yang menyembuhkan. Cerita Nabi Ibrahim itu kepala. Ya, kalau aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Ubat makan. Jangan kata nak tunggu cokor orang demi itu. Sebab Tuhan. Tak makan ubat, tak usaha. Jadi, tak boleh. Dua-dua kena pakai. Firman Allah Ta'ala lagi, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Maksudnya, tidakkah kamu melihat bahawa Allah yang menurunkan air hujan dari langit? Surah Az-Zumar ayat 21. Waktu hujan siapa? Allah. Bukannya Tok Bomo. Ni saya Tok Bomo. Nama nak bawah ni. Oyak Tok Bomo suruh lagai hujan tu. Tok Bomo pun demeh. Tak aku nak lagai hujan. Mestilah beriman dengan adanya sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam ini. Kita kena tahu benda tu ada sebab. Kalau tengok langit gelap tu mana nak hujan lah tu. Kalau tengok kita pergi nanen nak tumbuh lah tu. Buat benda-benda nak jadi rumah lah kalau buat rumah enggak. Itu sebab. Dan mestilah juga beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan segala-galanya. Tapi yang menjadikan semua benda itu siapa dia? Allah. Manusia ni buat sebab sajalah. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Taala ia menjadikan segala sesuatu. Tuhan dia buat segala benda. Hak segala benda ni atas dunia ni apa dia? Hak Tuhan berlaku buat. Orang lain kalau dia awal dia buat, memang hasil lalu ke tangan dia. Tapi yang menjadi tu, Tuhan. Berapa banyak perancang yang kita buat, tak jadi. Manusia buat bangunan comel-comel. Utuh. Utuh boleh. Maka sesiapa yang mengingkari sebab-sebab dan meniadakannya, maka dia kufur. Dan sesiapa yang menjadikan sebab-sebab itu memberikan bekas. Sebab apa ni? Sebab ni lah. Sebab kita buat. Maka dia syirik. Sebab tu adanya api ni panas. Tapi tak semesti dia boleh bakar. Semesti ke tidak? Kalau saya kata nak jadi sejuk, boleh? Boleh. Cuma adat dia bakar. Kalau mereka kata tu, tak apa, api pun dah sejuk. Kalau tanya, tengah hangus jawab dia. Itu dia panggil adat. Tapi kita kena tahu, yang memberi bekasnya, Allah Subhanahu Wa Taala, bukan api itu sendiri. Berapa banyak kita tengok api bakar tak nyala? Tak hangus. Ada juga. Maka sesiapa yang mengingkari sebab dia dan meniadakannya, maka dia kufur. Dan sesiapa yang menjadi sebab-sebab itu memberi bekas, maka dia syirik. Engkar sebab kufur, sebab memberi bekas syirik. Kena tengah kita ni. Sebab tu ada. Dia memberi kesan sebab tu Allah. Barulah iman tu betul. Kena belajar dalam bab akidah ni, tak boleh nak main-main. Kalau main-main, gelecoh lah kita. Itu yang pertama. Ingat kita. Yang pertama, perkara yang membatalkan Islam yang pertama, iaitulah bertawakal dan bergantung kepada lain daripada Allah. Satu. Perkara yang kedua, penyakit yang kedua membatalkan syahadah ni, virus yang kedua ni, apa dia? Tidak mengakui nikmat zahir dan batin adalah kurniaan Allah. Kita tak mengaku nikmat ni hak Tuhan beri. Awak kaya ni sebab kita rajin kerja.
Boleh kecil lagi. Saya naik pangkat ni sebab saya usaha ni. Kita rajin. Tak kecil. Kita kena, banyak kita usaha. Dia kena kata nikmat ni Allah Ta'ala beri pada saya. Hasil daripada usaha, saya bersungguh-sungguh kerja. Tu saya beri rezeki. Jadi kena tanda tu. Kena pergi khutuah dia. Memang kita kerja sungguh. Kerja malah kerja. Tapi bukan semesti kau orang kerja sungguh tu kaya. Berapa banyak orang kerja duk ngatak batu sejak pagi gelap. 20 riyal ya boleh. Situ. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar." Ibrahim 34. Maksudnya, jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Tak dapat nak bilang. Kalau kita bilang nikmat Allah, boleh bilang? Tak boleh. Ambil nikmat mata putih ya. Hati bilang nikmat mata sekarang mana? Boleh jalan, kis dia ada. Boleh tengok, kis dia ada. Boleh kenal orang, kis. Boleh baca. Oh, bila nikmat mata putih. Tak tahu apa, banyak. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Bila-bila nikmat apa, lawai juga. Lawai tokai juga kita ni. Firman Allah Ta'ala lagi. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Surah Luqman ayat 20. Maksudnya tidakkah kamu perhatikan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kepentingan kamu apa yang ada di langit. Tu waktu turun untuk kepentingan kita. Waktu turun hujan mari langit untuk tanaman, untuk minuman, untuk nak sejuk udara. Mari langit. Dan apa yang dia ada di bumi, tumbuh dalam bumi. Apa dia tumbuh? Makanan, perhiasan, segala benda ni mari dalam bumi. Dan menyempurnakan untuk kamu nikmatnya yang zahir dan batin. Nikmat zahir, nikmat batin semua Tuhan. Dan di antara manusia masih ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan. Atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Batoh ke kerah kepala orang panggil. Tak ada ilmu, tak ada kitab, tak ada peraturan. Lawai, tetap lawai. Lawai tu ni berat. Nyakit berat dia panggil. Ini bila orang kufur nikmat Allah, maka orang itu dianggap orang kafir. Firman Allah lagi, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Surah Al-Qasas ayat 76 hingga 78. Ini cerita Qarun. Nah, ayatnya dia bangga dengan harta dia. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk di kalangan kaum Nabi Musa. Dia ni pengikut Nabi Musa. Tetapi dia berlaku enaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci. Tengok ni. Kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Anak koci saja kena pikul berapa orang. Bukan gedung lagi, koci baru. Banyak mana gedung dia? Nak kira ambil. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya. Jadi rakyat dia kata ke dia, Hei, Qarun, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.
Kita boleh kata juga, kalau kaya-kaya orang susah, dia mau jangan bangga. Pakakmu ada tu berapa hari, dia boleh perginya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu. Kebahagiaan Nabi akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Orang nasihat dia. Suruh tawaduk, suruh juru, suruh tunduk. Okay? Apa dia jawab? Qarun berkata. Ini sombong dia ni. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu. Kerana ilmu yang ada padaku. Bukan harta hewi. Kerana saya bijak pandang nego, saya boleh harta. Ada tak ada buat kita lagu ni kecil? Ada. Kerana saya hebat ni, boleh saya ni. Tak sandar Tuhan. Dan apakah dia tidak mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya. Dia tak ingat kau Tuhan binasakan umat sebelum dia tu. Dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdusta itu tentang dosa-dosa mereka. Korun tak ingat kau orang lain boleh ada dia. Fir'aun yang berapa kaya-kaya belakang tu. Pakwan habis. Hasil lebuh habis. Firman Allah Ta'ala lagi. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Al-Ankabut 65. Maksudnya maka apabila mereka menaiki kapal. Kuat kapin. Bila naik kapal, ombak kuat, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan padanya. Takut ombak, doa kuat. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali syirik. Tak percaya Tuhan pula dah. Selamatlah. Sesungguhnya mereka mengingkari akan nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Dan sehingga mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran, kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Jadi orang kafir ni, jumpalah dia. Firman Allah Ta'ala lagi, وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Az-Zukhruf ayat 51-54. Maksudnya, dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, seraya berkata. Fir'aun keceknya rakyat dia. Hei kaum, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Nyambung dalam tu. Kerajaan Mesir ini aku punya. Dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku, istana dia itu sungai. Sungai ni. Maka apakah kamu tidak melihat, bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini? Dia panggil Nabi Musa atau orang hina. Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Nabi Musa ni, dia cakap tak apa jelas. Mengapakah tidak dipakaikan kepadanya gelang-gelang dari emas? Dia nganyi Musa. Jadi betul dia, apa tak ada gelang emas dia tu? Pak aku ni kaya-kaya ni. Atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringinya. Aku ada pengawal. Dia tak ada pengawal, yang malaikat mari turut dia. Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya, lalu mereka patuh kepadanya. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Sedap dia. Habislah dua kita. Akan masuk pula tajuk yang ketiga. Beramal kerana yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara bahaya penyakit virus yang ketiganya, kita beramal bukan kerana Tuhan. Ni kita takut ni. Takut ke tak takut? Takut benar ni. Pasalnya, kita nampak kita beramal dah. Rupanya amalan kita tu tidak kerana Tuhan. Kerana nak ke benda. Nak Pak Limoria, Siti. Nak ke kain saru, kain batik. Nak suruh orang puji. Ada belakang. InsyaAllah ta'ala. Inilah perbincangan kita pada
jalsah yang akan datang. Insyaallah. Subhanakallahumma